Hello kawan-kawan, nama saya Mazlan, saya aka Idoras. Topik hari ini saya nak bincangkan mengenai cerita daripada Korea. Ada 20 sebab mengapa drama startup dari Korea ini perlu anda tonton. Ya, saya sebenarnya jarang sekali menonton drama atau movie Korea lah. Tetapi kali ini saya bagi 5 bintang sebab sesiapa yang minat dengan mengenali alam dunia startup, ini adalah filmnya ataupun dramanya. Berikut adalah fakta yang paling menarik bagi saya apabila anda menonton filem Startup. Startup ini adalah mengenai berkisar kepada beberapa watak di dalamnya, di mana seorang lelaki yang akan membuat satu startup dan seorang lelaki lagi yang sebagai seorang investor, dan seorang perempuan yang cuba membuktikan dirinya. Pertama, kesemua episod dalam cerita ini amat berkait rapat dari mula sehingga akhir. Setiap episod ni membawa makna dalam istilah-istilah yang digunakan dalam syarikat pemula atau startup. Itu anda pernah dengar, seperti contoh MVP, minimum viable product, investor, ataupun venture capital dan sebagainya. Nombor dua, banyak watak yang diketengahkan dalam cerita ini, tetapi ada 4 watak utama, hero dan heroin, di mana ciri-ciri mereka ini mungkin yang ada dalam diri kita. Itu menarik, ya. Ketiga, setiap pengasas startup ini mempunyai niat mereka tersendiri. Kalau kita boleh lihat dalam kepingan kertas yang akan dituliskan di sandbox tu, di accelerator, tempat accelerator program dijalankan. Dan yang keempat, bagaimana diri seseorang itu boleh menjadi inspirasi kepada orang lain. Kita boleh lihat erti sandbox itu sendiri dan bagaimana logo sandbox ini, iaitu anak kecil bermain di buaian, boleh diilhamkan. Kelima, kesan kebaikan seorang yang dialami semasa kecil boleh mempengaruhi diri mereka apabila besar. Daripada kecil sampai besar, dia akan dipengaruhi oleh alam perkesetaranya dan keluarganya sendiri. Yang keenam, kita perlu lihat asal-usul kita walaupun dah berjaya dari tempat yang sempit, kecil, kotor dan bersepah sehingga menjadi pejabat yang cantik dan bersih lah. Ini kita jangan lupa asal-usul kita. Yang ketujuh, kita akan lihat mentor itu adalah penting dan amat perlu apabila kita hendak mendapatkan nasihat. Walaupun ia adalah sesuatu yang mungkin perit bagi kita, mentor itu adalah penting nasihat dia. Yang ke-8, bila CEO membuat pitching, jangan keterlaluan dan jangan pula menipu dalam menyampaikan fakta. Kadang-kadang kita akan lihat cerita terlampau lebih, benda yang fakta-fakta yang bukan-bukan. Dan yang ke-9, bila hendak membagi sesuatu equity kepada founders, kenalah bersetuju dari awal, lagi supaya kita tidak bergaduh pada kemudian hari lah. Yang ke-10, drama ini menunjukkan betapa pentingnya CEO dan CTO itu sendiri. Mereka mempunyai tugas masing-masing dan bagaimana mereka sepatutnya berganding bahu untuk memajukan syarikat mereka. Yang ke-11, investor datang dalam pelbagai bentuk. Berhati-hati jika hendak menerangkan teknologi kita supaya kita tidak boleh ditiru oleh orang lain. Yang ke-12, MVP, minimum viable product. Itu amat penting untuk memastikan produk anda itu sendiri boleh diterima. Yang ke-13, berhati-hati apabila berjumpa dengan media atau akhbar yang boleh menular startup kita. Mungkin berita yang baik tu okey, tapi kadang-kadang berita tu boleh menjahanamkan kita sendiri. Ke-14 ialah menggunakan saluran influencer. Itu penting sebab ia boleh menularkan cerita startup kita itu sendiri. Kita boleh carilah social media influencer kita yang mana kita minat. Yang ke-15, sokongan daripada keluarga itu sendiri, ibu bapa dan kawan-kawan sekeliling itu amat penting sebab kita akan ada turun dan naik. Yang ke-16, drama ini berkisar kepada teknologi terbaru dalam IR 440 seperti natural language processing yang boleh berhubung dengan cara suara, AI, autonomous car, object recognition dan sebagainya. So, autonomous car ini diilhamkan sebagai kisah bapa seorang CEO tu dilanggar kereta. Jadi facial text image recognition ni untuk membantu nenek CEO yang buta pula. So ini ada kaitannya bila dia ilhamkan autonomous car itu untuk digunakan untuk apa, dan
bila keadaan suasana, bila neneknya buta, hampir buta, bagaimana facial text image recognition ni boleh digunakan sebaik mungkin. Yang ke-17, produk yang baik tak semestinya dapat menjana revenue yang besar, tetapi ia boleh menjadikan satu produk CSR, dipanggil Corporate Social Responsibility yang baik. Anda boleh jadi social entrepreneur. Yang ke-18, berhati-hati, kadang-kadang kala staff ada yang jahat yang boleh cuba nak sabotaj syarikat kita apabila mereka nak resign ataupun mereka ni diupah oleh kompetitor mereka. Yang ke-19, mereka sentiasa mencabar diri sendiri untuk maju ke depan dan melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Ini amat penting untuk kita always drive forward, move forward. Yang ke-20, walaupun ini cerita Korea, kita akan lihat juga dalam setiap agama pasti doa itu juga akan disusuli apabila kita berhadapan dengan dugaan yang besar. Kita apatah lagi kita sebagai seorang Islam sudah tentu akan sentiasa meminta pertolongan dari Allah dalam apa jua keadaan. Dan jangan lupa, tontoninlah drama bersiri Startup dalam Netflix. Itu amat menarik kepada sesiapa yang membuat startup itu sendiri. Sekian, jumpa lagi.